Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah kerana hari ini kita berada pada hari yang terbaik, iaitulah hari Arafah. Hari ini adalah hari 9 Zulhijjah, juga dikenali sebagai hari Arafah. Besok juga hari yang terbaik juga, alal itlaq, secara keseluruhannya, iaitulah disebut sebagai Yaumun Nahar, hari sembelih, hari korban, hari kepala digugurkan, hari haji yang terbesar. Hari ini adalah hari Arafah, di mana bergeraknya para jemaah haji setelah subuh pada hari ini. Mereka akan pergi berwukuf di padang Arafah. Kita yang tidak berwukuf ni juga menikmati keistimewaan 9 Zulhijjah, cumanya tidak di padang Arafah lah. Kita berada pada 9 Zulhijjah, itu hari yang istimewa. Dan kerana itu kita mengambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan berdasarkan waktu kita. Itulah bermulanya saat ini terbitnya matahari 9 Zulhijjah. Kita dah mula boleh bertakbir, takbir muqayyad. Dan kemudian kita berbuka juga waktu Malaysia. Kita berzikir, kita berdoa, semuanya ikut waktu tempatan. Kerana semua ibadat yang ada time frame, dia akan ikut time frame tu tempatan. Dia tidak ambil time frame waktu lain. Hatta kalau puasa dia tu matahari dia panjang, kalau kita pendek, dia berbuka mengikut waktu tempatan. Tak adalah kata oleh kerana dia ni duduk di mana, Alaska, 20 jam siang dia kan. Kita nak ambil timing Mekah lah, kita nak puasa 12 jam. Tak, oleh kerana dia duduk sana, guna timing sana. Begitulah juga kalau dia ada musim sejuk, tiba-tiba siangnya jadi pendek, tu dia buka puasa cepatlah sikit pada orang lain. Masa tu pun dia tak perlu pergi berpindah kepada time frame waktu lain untuk dia berpuasa. Semua ibadat yang ada kiraan masa, dia akan ikut kiraan masa tempatan. Maka termasuklah juga hari Arafah. Bagi kita di sini, beribadahlah kepada Allah mengikut time waktu di sini, kerana hari Arafah ni kaitannya dengan Arafah ialah pada orang yang buat haji. Pada orang yang tidak buat haji, maka sebenarnya kaitannya dengan 9 Zulhijjah. Dinamakan hari 9 Zulhijjah dengan hari Arafah kerana keterkaitannya ibadat haji. Jadi siapa yang sedang beribadat haji, maka kaitkanlah diri dengan Arafah. Siapa yang tak buat ibadat haji, dia terikat dengan 9 Zulhijjah. Gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk beramal pada hari ini dengan kemampuan kita masing-masing. Beramallah dalam kadar kemampuan kita, cuma tambahkanlah sikit kesungguhan. Walaupun kita tahu nak jaga waktu, usahakan kita nak doa sepenuh hari daripada Arafah, daripada
Zuhur sampai maghrib tu, kita ni doa paling-paling 20 minit. 20 minit tu panjang tu. Tu pun kalau tak imam hok baca kunut tu kan tak. Kalau kita sendiri tu baca ya Allah begini 2-3 patah kan mula blur. Tak tahu nak doa ke apa, dah lah blur dah kita. Jadi sebab itu selangilah antara doa-doa itu dengan zikir. Kerana zikir juga termasuk doa. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, khairu du'a du'a'i Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku baca, aku kata. Begitu juga nabi-nabi sebelumku kata, ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi selangilah dengan zikir tu. Tengah-tengah doa kita berhenti, duduk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah sebanyak mana yang kita mampu baca. Kalau zikir pagi tu kita baca 100. Kadang-kadang kita ambil hak rengeh dah 10. Nah. Jadi hari ni banyakkanlah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasa habis tu kita sambung doa kita pula. Kemudian berapa habis tu kita baca Quran pula. Kalau bolehlah hari ni kita isikan dengan sebaik-baiknya. Kalau penat rehatlah. Bukan tak bagi rehatlah. Rehatlah. Cuma waktu yang makin akhir sebenarnya makin istimewa. Makin akhir makin istimewa. Terutamanya bila kita ni berpuasa di hari Arafah, doa orang berpuasa juga mustajab. Dan waktu paling hampir dengan berbuka itulah waktu mustajab. Waktu nak terbenamnya matahari, waktu kita nak berbuka puasa, lepas asar lah lebih kurang kita katakan. Lepas asar tu maka sibukkanlah diri dengan doa. Kalau kita di Arafah, masa lepas asar ni orang akan keluar daripada kemah, berdiri berdoa. Nabi SAW memang lepas zuhur tu memang Nabi dah tak turun unta dia dah. Tak cakap orang berlaku, mana doa je. Kalau kita di Arafah tu waktu matahari duduk nak terbenam tu, pakak keluar di kemah belakang, kemudian berdiri, kemudian berdoa minta sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu akhir hari tu adalah waktunya panggil hampir dengan berbuka kalau kita puasa, maka dia adalah antara yang paling mustajab lah. Okey. Jadi lepas asar tu kalau boleh berhenti dah lah kesibukan kita dengan yang lain. Kita duduklah dengan duduk di atas jadah kita pun tak apa, nak berdiri pun tak apa, kalau penat kat doalah. Yang penting isi masa dengan kebaikan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Beramallah dengan sebanyak-banyak yang kita mampu. Berdoa, bertanya khabar, kau bertegur siapa kau. Sembang boleh, bukan tak boleh, tapi berpada-padalah hari ini. Kalau penat juga, pasanglah. Kita lah ni takbir kan boleh pasang kot telefon dah, boleh pasang. Biarlah hari ini rumah kita bertakbir. Kita pun takbir sama. Kalau kita penat pun ada alunan-alunan takbir yang boleh kita ikut dalam kepenatan. Ataupun sekurang-kurangnya kita dengar, dah kita dah penat dah. Bila kita dengar tu kita boleh ingat dalam hati kita. Buatlah mana-mana yang kita mampu, insya-Allah. Insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita nak sambunglah ayat kita ni, iaitulah ayat yang ke-15 dari surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat sebenarnya ayat ni masih lagi berkisah tentang perang Badar lah. Yang mana sebelum ni yang kita baca dalam ayat yang ke-13, 14 adalah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka ataupun memerintahkan malaikat untuk membantu orang-orang yang beriman. Sehingga dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala sebut, okey, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ketika mana Allah mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, aku akan menyertai kamu, aku menyertai kamu. Itulah Allah berfirman kepada malaikat, Allah bersama dengan mereka. Fathabbitul ladzina amanu, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala agar kedatangan malaikat memberi keteguhan kepada orang-orang yang beriman. Saulqi, kata Allah, aku akan campakkan fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, dalam hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun. Yakni dalam peperangan Badar Allah Azza wa Jalla bersama membantu mereka. Dengan apa? Dengan keteguhan hati, dengan turunkan malaikat, dan Allah sendiri yang mencampakkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gerun kepada orang Islam. Fadribu fawqal a'naq, pancunglah leher mereka, wadribu minhum kulla banan, dan potonglah tiap-tiap anggota mereka itu. Jadi ini perintah Allah kepada kepada para malaikat. Ayat 12 ni. Sebab itu disebut dalam tafsir yang kita tak sempat sebut pada cerita minggu lepas, disebut oleh Ar-Rabi' bin Anas, kana an-nasu yawma badrin ya'rifuna qatlal malaikah
mimman qataluhum bidarbi fawqa al-a'naq wa 'ala al-bunan mithlu simatun nar qad uhriqa bihi, di mana orang Islam pada hari Badar mengetahui manakah orang yang dibunuh oleh malaikat. Dia tahu mayat ni mati sebab dibunuh oleh malaikat. Dia kata bidarbi fawqal a'naq, dengan dia tengok pancungan di leher mereka, wa 'alal bunan, dan pada anggota-anggota mereka, mithlu simatin nar qad uhriqa bihi, seperti tanda kesan terbakar. Maknanya dipancung oleh malaikat. Wadribu minhum kulla banan, ma'nahu wadribu min aduwikum ayyuhal mu'minun kulla tarfin wa mafsalin min atrafi aydihim wa arjulihim, wal banan jam'u bananah. Itulah setiap sendi-sendi mereka. Baik. Kenapa begitu sangat perintah Allah Ta'ala ni siapa suruh pancung dan potong anggota mereka? Kalau kita tengok berat ayat ni. Bukan setakat suruh bunuh saja, tapi dengan spesifik bunuh tu bukan pancung dan potong anggota. Itu adalah kerana Allah Azza wa Jalla menghukum orang-orang yang musyrikin ini, di mana berkata Abu Jahal, Ibnu Abbas dalam menceritakan kisah perang Badar, dia kata Abu Jahal berkata, la taqtuluhum qatla walakin khudhuhum akhdhan hatta ta'rifuhum alladhi sana'u min ta'nihim fi dinikum. Jangan kamu bunuh mereka begitu saja, akan tetapi khudhuhum akhdhan, kalau kita kata bantailah teruk-teruk, pukullah mereka seteruk-teruknya. Orang kafir ni kata, Abu Jahal kata, hatta ta'rifuhum tu'arrifuhum alladhi sana'u min ta'nihim fi dinikum, sehingga kamu mengajar mereka apa yang mereka buat daripada penghinaan terhadap agama kamu dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jadi Abu Jahal dia suruh bantai orang Islam sebagai membalas kejahatan ataupun membalas perbuatan mereka terhadap Tuhan-Tuhan palsu mereka tu. Maka Allah Ta'ala pun membalas dengan ayat ni. Sebab tu kita kata, kerasnya bunyi, bukan keras dia sebab keras tak, tapi sebagai balasan terhadap perkataan Abu Jahal. Sehingga mereka dibunuh. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah, yang demikian itu adalah kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan siapa yang menentang Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Okey. Dan begitulah kesudahannya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang kita baca pada hari ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu berpaling undur dari menentang mereka.
Jadi ini perintah Allah supaya tetap di medan perang dan tidak lari dari medan perang. Sebab itu adalah situasi yang sangat penting. Kalau mereka lari daripada medan perang, maknanya Islam akan kalau Islam akan jatuh, padahal Islam adalah benar. Sepatutnya mereka tidak meninggalkan kebenaran begitu saja. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan lari dari medan perang. Malah dia termasuk dari dosa besar. Lari daripada medan perang ni termasuk dosa besar. Musuh ada, kita lari, dosa besar. Lari menyelamatkan diri, dosa besar. Walaupun kita nak selamatkan diri kita sendiri, lari tak boleh. Jangan lari. Kalau terbunuh, Allah Ta'ala bagi pahala besar. Tapi kalau lari, dosa dia sangat besar. Jadi Allah Ta'ala kata, "Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Jangan berlari undur menentang mereka, dari menentang mereka. Wa may yuwallihim yawma idzin. Dan barang siapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu, illa mutaharrifan liqitalin, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan. Apa maksudnya? Bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat. Yang ni maknanya lari daripada medan perang tapi kerana muslihat. Itu dibenarkan. Contohnya, kita pergi lari, kemudian berperang sekejap, taktikalnya kita berundur, kita berlari. Sedangkan tim kita ada di belakang ni. Macam kita tengok dalam orang movie ke ada mau tunjuk kan. Jadi tentera hak lawan kita tu dia rasa kita kalah. Dia pun kejar. Sebenarnya kita nak alih dia kepada kawasan perang kita. Dia pun kejar sampai sana yang kita dah tunggu dah. Maknanya masa tu kita bukan lari daripada medan perang, cuma kita berundur tu sebagai taktikal perang. Yang tu dibenarkan. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau kita berundur untuk bergabung dengan pasukan lain. Okey, berundur untuk bergabung dengan pasukan lain. Maka yang begitu dikecualikan. Selain daripada ni, siapa yang berundur dari medan perang, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sesungguhnya dia tetap mendapat kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya ialah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, sedang neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ni, okey, jangan ada yang beranggapan apabila kita lari daripada kumpulan Islam bergabung dengan kumpulan Islam yang lain yang mana saling berperang, itu sebenarnya tidak boleh. Yang dimaksudkan dalam ayat ni bergabung dengan kumpulan Islam yang sama lah, yang sama. Berarti kalau ada dua kumpulan Islam yang bergaduh, bukanlah kita boleh ikut suka akulah nak duduk kawasan ni pun Islam juga, ni pun Islam juga. Okey. Sehingga kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ana fi'atu kulli muslim. Aku adalah kumpulannya bagi setiap orang Islam. Masa Umar jadi khalifah, waktu berperang, maka tidak ada kumpulan selainkan kumpulan Umar, tentera Umar.
Jadi jangan berpecah sehingga kita buat pula kumpulan lain. Okay? Kita buat kumpulan lain dalam perang. Kata di kumpulan lain tu maksudnya yang saling, yang tidak berada di bawah satu tentera lah. Kalau batalion tu seorang panglima dia bagi, okey, tim A duduk atas bukit, tim B duduk ni, tim ni tu tak apalah sebab dia masih lagi pada kumpulan yang sama. Jangan dia pula tiba-tiba buat satu kumpulan lain berpisah dengan tentera dia, yang tu tak boleh. Okey, yang tu tidak boleh. Kata di Nafi' annahu sa'ala ibn Umar qultu inna qaumun la nuthbitu 'inda qitali aduwwina wa la nadri manil fi'atu imamuna aw askaruna. Qala innal fi'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar bila dia ditanya oleh Nafi', kami satu kaum yang kita tidak tetap di sisi waktu kita memerangi musuh kita. Okey. Dan sehingga kami tak tahu mana kumpulan yang benar, pemimpin kami ke tentera kami. Pemimpin kami ke tentera kami. Yang ni bila berlaku kekacauan, kalau sekarang ni tak lagilah, sama ada bersama pemimpin ataupun bersama kumpulan pemberontak lah bahasa kita. Orang ni pun Islam, orang itu pun Islam juga. Jadi kata dia, ayat ni turun untuk perang Badar. Kerana yang Allah Ta'ala izinkan masa tu bersama kumpulan Rasulullah yang duduk di bukit. Lari daripada medan, maknanya kalau kamu berundur untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khemah tu. Jangan ambil ayat ni untuk membolehkan orang Islam lain berpecah daripada pemimpin dia. Berpecah daripada pemimpin dia. Sebab tu kata di Umar, Abdul Malik bin Umair an Umar, ayyuhan nas لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة كل مسلم. Jangan kamu tertipu dengan ayat ni, yakni membenar seolah-olah ada kumpulan lain dalam peperangan. Dia kata sesungguhnya ayat ni turun pada perang Badar, sedangkan hari ni akulah kumpulannya setiap orang Islam. Tapi zaman kita ni negara Islam pun tak ada dah, sistem khilafah dah tak ada. Jadi berperang tidak lagi di bawah satu panji. Orang tu bawa kumpulan dia, orang ni bawa kumpulan dia. Malah bila tidak ada sistem tu gak, pakat duk berubuk jawatan belaka. Orang ni pun nak jadi Perdana Menteri, orang tu pun nak jadi Perdana Menteri, orang ni macam-macam. Tu baru Allah uji dalam ketenangan. Cuba kalau tiba-tiba berlaku peperangan lawan musuh. Orang Islam ni kadang-kadang Allah datangkan musuh tu untuk menyatukan mereka. Betul tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan musuh tu sebab Allah nak satukan mereka. Sebab bila tak ada musuh, dia balas sama sendiri. Bila baca kumpulan di Afghanistan dululah. Bila lawan Rusia, pakat bersatu belaka. Menang lawan Rusia, perang sama dia pula. Mari pula Amerika. Berlawan pula Amerika. Jadi Amerika mari tu menyatukan mereka. Ini Amerika keluar daripada dia, sudah. Maka berpecah-pecahlah umat Islam. Sebab apa? Sebab kita tidak ada khilafah. Tak ada khilafah itulah menyebabkan kita tidak ada kesatuan dalam menghadapi musuh. Sebab setiap negara rasa dialah pemimpin, dialah raja dia. Kita buatlah kumpulan OIC sekalipun, tapi dalam tu masing-masing menganggap dialah raja, dialah ketua. Tidak ada yang boleh menyatukan. Kita ni alhamdulillah dari satu sudut ada sistem beraja. Walaupun parti politik bergaduh sekalipun,
masih ada raja yang mendamaikan mereka. Kalau tak ada raja tu, bifadlillah lah, dengan izin Allah, dengan kelebihan Allah Ta'ala bagi. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala izinkan, kemudian adanya raja yang menjadi suara penyatu, pemutus dalam masalah ni, macam-macam lah berlaku. Huru-haranya. Tapi Alhamdulillah, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Walaupun kita tengok, dia tidaklah orang panggil apa? Duduk mentadbir sepanjang hari, semuanya dilakukan oleh Perdana Menteri dan staf kabinet lah. Tapi wujudnya dia dan suara dia ketika genting tu sangat penting. Dia kata sepatah pun tak apa dah. Ada dia tu tak apa dah. Macam ada ayah dalam rumah lah. Adik-beradik duk bergaduh. Ayah ni dia tak cakap banyak. Dia jeling je. Dia jeling tengok. Diam belaka dah lah. Mak ni kat habis suara dah berjerit. Janganlah begitu lagi ni, dah habis dah. Tak akan sama. Tak boleh. Ayah balik, bunyi motor. Ayah balik. Dia tak cakap banyak dia. Dia diam. Ayah balik, bunyi motor balik. Diam belaka lalu dah. Jadi kadang-kadang ucapan tu tak penting sangat. Tapi kewujudan dia tu. Ada dia tak cakap pun, tapi boleh menyebabkan damai. Alhamdulillah. Baik. Jadi tidak dibenarkan lari dari medan perang kecuali dalam dua keadaan. Pertama, apabila kita lari tu sebagai helah untuk suruh musuh kejar kita dan kita akan bunuh dia balik. Yang kedua, sekiranya kumpulan tentera Islam masa tu terpecah, berpisah dalam kepimpinan yang sama, maka kita pergi kepada salah satu daripadanya. Boleh. Tidak lari daripada tu, tapi bergabung dengan kumpulan yang satu lagi. Au mutahayyizan ila fi'ah. Adapun kita berpisah daripada kumpulan tentera dan lari pergi kepada tentera yang lain, ataupun lari menyelamatkan diri untuk lari daripada medan perang, tak nak, maka itu tidak dibenarkan. Dan sebagaimana kita kata tadi, termasuk dari dosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Dimulakan dengan syirik kepada Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, kemudian makan harta riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang waktu bertemu musuh. Yang panggil yaumaz zahfi ni, waktu nak bertembung tu kita lari, tu memang besar dosa dia. Wa qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh orang wanita salihah yang baik sebagai penzina, itu juga dosa besar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sekali lagi bahawa yang memenangkan mereka adalah Allah. Yang memenangkan mereka adalah Allah. Apa? Macam mana nak buka video? Cakaplah mama lagi cakap, tanya, panggil Abdullah tu, cakap Abdullah. Okey, wa ma ramaita idh ramaita, sebagai spesifiknya Allah Taala kata wa ma ramaita idh ramaita,
bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, walakin Allah rama, akan tetapi Allah lah yang melempar. Lempar apa ni? Ramaita. Lempar apa? Melepaskan anak panah. Kau lempar ke apa? Biasanya kita guna tentang anak panah lah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Sebab itu untuk kita. Kita ni guna anak panah lah bila kita, dia panggil ar-ramyah. Ramyah tu maknanya anak panah lah. Tapi kalau kita relatekan ayat ni dengan cerita perang Badar, ada satu lagi benda yang Nabi lempar. Iaitu setelah daripada Nabi berdoa pada permulaan perang Badar tu, Nabi duduk di kemah, dia minta doa kepada Allah agar Allah menangkan tentera Islam. Sehingga Abu Bakar masuk dalam kemah tu, Abu Bakar kata hasbuka. Dia panggil cukuplah ya Rasulullah. Allah Ta'ala akan tunaikan apa yang dia janjikan lah. Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu apa yang dia janjikan. Nabi SAW keluar daripada kemah. Nabi ambil segenggam tanah, pasir. Kemudian Nabi pun lempar kepada musuh. Dalam keadaan Nabi kata syahatil wujuh, hinalah wajah-wajah mereka. Lepas tu Nabi pun lempar pasir tersebut. Bila Nabi lempar pasir tersebut, apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala masukkan pasir-pasir tu, angin tiup sampailah ke musuh-musuh, sampai masuk ke mata-mata mereka. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Okey. Sampai dia gambar di sini. Fa awsalallahu tilkal hasba ila a'yunil musyrikin. Allah masukkan, sampaikan lemparan Nabi tu, pasir-pasir tu pergi sampai ke a'yunil musyrikin, ke mata-mata orang musyrik. Falam yabqa minhum ahadun illa nalahu minha ma syaghalahu an halihi. Tidak ada seorang pun daripada tentera musyrikin melainkan terganggu dengan pasir tersebut. Ini makna Allah tolong Nabi ni. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Jadi sebab itu bila kita berperang dengan musuh, sebenarnya yang memenangkan kita adalah Allah, bukan kekuatan kita. Banyak asbab je. Orang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramai kumpulan yang kecil boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan sebab izin Allah. Ada orang besar gaduh dengan orang kecil, kita tengok kekuatan dia tak sebanding. Tiba-tiba menang orang kecil, kita kata macam mana orang kecil tu boleh? Rupa-rupanya adalah asbab yang berlaku. Orang besar tu tersadung kaki dia ke, orang besar tu tiba-tiba jadi tak nampak ke, macam-macam lah asbab Allah Ta'ala boleh jadikan. Jadi sebab tu bila kita menang dengan sesuatu musuh, pujilah Allah, kerana Allah lah yang memenangkan, bukannya kita. Dan bila kita mengharapkan kemenangan juga, dekatkanlah diri kepada Allah, bukan dengan kekuatan kita yang kita boleh menang. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula buat ayat ni ayat yang macam ayat apa tu, kita panggil macam ayat bomo ke ayat apa ke kan. Macam-macam orang kita ni kadang-kadang hok pelik-pelik macam ni kan. Dia pun ambil pasir, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Biar ayat lepas Roblox ke apa ke. Yang sebenarnya ayat ni merujuk kepada kisah Nabi melempar pasir. Kisah Nabi lempar pasir.
Ai huwa alladhi balagha dhalika ilaihim wa katabahum biha la ahad. Dialah yang menyampaikan lemparan kamu itu, bukanlah kamu. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Dan Allah jualah dan untuk mengurniakan kepada orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik, yakni kemenangan darinya. Ay liyu'rifal mu'minina ni'matahu alaihim min izharihim ala aduwihim ma'a kathrati aduwihim. Dan dengan sebab itu Allah Ta'ala memenangkan, memberikan kepada orang yang beriman kurniaan yang baik. Ni dia panggil bala'an hasana. Inna Allaha sami'un alim. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah caranya nikmat yang dikurniakan kepada kamu, dan sesungguhnya Allah senantiasa melumpuhkan tipu daya orang kafir. Ayat seterusnya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu memohon supaya diberikan kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang. Siapa yang mohon kemenangan? Ayat ni merujuk kepada orang lain daripada Nabi. Ayat ni merujuk kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni sebelum daripada perang, dia doa. Dia doa. Dia berdoa. Dia pun doa juga. Dia pun ada agama. Dia pun percaya kepada Tuhan. Dia pun percaya kepada Tuhan. Sebab tu, yang ni lah isu yang kadang-kadang orang tak faham. Orang tak faham bila kita tentang pembahagian tauhid kepada tiga. Bila sebut Abu Jahal beriman, Fir'aun beriman, kita tak panggil dia tu beriman sebagai orang Islam, tak. Maksud dia percaya Tuhan tu ada. Dan dia percaya kepada Allah yang telah menciptakan sekalian alam. Sehingga kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Dia percaya yang tu. Habis tu kenapa dia kafir? Kerana dia menyembah Tuhan selain Allah. Dia percaya hak ni yang cipta dia, tapi dia pergi sembah selain daripada yang cipta dia. Yang itulah isunya dengan kesyirikan. Percaya kepada Allah, tapi dalam penyembahan diserahkan pengabdian dia kepada selain Allah. Dia sembah patung Al-Lata, dia sembah Al-Uzza, dia sembah Al-Manat, dan dia sembah patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah. Dalam masa yang sama dia tidak kufur kepada Allah. Cuma dia kata mereka ini adalah perantaraan antara kami dengan Tuhan. Jadi dia ada kepercayaan bahawa kepada Tuhan? Ada. Nah, tapi dia menduakan, mensyirikkan. Yang ni yang menjadi masalah. Sebab tu ulama dia bezakan antara uluhiyah dengan rububiyah. Kerana rububiyah adalah pengakuan bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi uluhiyah bermakna kita menyembah Tuhan yang telah menciptakan semua ini. Mana ada beza. Pengakuan tentang keimanan, tentang kekuasaan Tuhan, mengaku dia yang mencipta. Yang kedua, tentang kita memperhambakan diri kepadanya. Ada beza dua tu. Jadi tak semua orang yang percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni
dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Tak semua orang percaya gitu. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah ialah orang yang menggabungkan dua. Percaya bahawa Allah menciptakan langit dan bumi, dalam masa yang sama dia pula mengabdikan diri hanya kepada Allah. Orang inilah yang kata la ilaha illallah. Sebab tu ada rububiyah, uluhiyah. Tapi ada orang tak setuju dengan cara bahas macam tu. Dia kata nak membezakan antara Tuhan lah, macam mana. Nak tuduh Fir'aun pun beriman lah, Abu Jahal pun beriman lah. Kita bukan nak kata dia tu orang Islam, tak. Cuma kita nak kata dia pun percaya bahawa Allah ni ada. Sebab apa? Banyak dalil. Dalam Quran pun sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya dia siapa cipta langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Dan dalam ayat yang kita baca ni, in tastaftihu, sekiranya kamu minta pertolongan supaya menang. Siapa yang minta? Orang musyrik. Macam mana dia minta doa dengan Allah? Tak, sebab memang dia percaya Allah tu ada. Cuma syirik dia tu, itulah menyebabkan dia telah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam. Orang Islam dia mesti percaya kepada Allah, dia ada an-nafyu wal itsbat. Dia ada nafi dan dia ada isbat. Nafi apa? Nafi Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan. Kemudian isbat, dia mengisbatkan bahawa Tuhan ni hanya Allah satu je. La ilaha illallah. Kalau dia kata Tuhan ni sebenarnya banyak, tapi yang betulnya satu je, tak boleh juga dia kata gitu. Dia kena kata tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dia kata Tuhan ni sebenarnya banyak, yang kita sembah satu je, habis Tuhan lain Tuhan juga, tak. Ayat tu salah. Dia sebenarnya tidak ada Tuhan. Hak lain-lain hak disembah tu, mereka tu benarnya bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan palsu. Dia bukan Tuhan. Realitinya dia bukan Tuhan. La ilaha illallah. Baik. Kembali kepada ayat cerita Abu Jahal. Abu Jahal ni, waktu nak berlaku perang Badar, dia minta doa. Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa atana bima la yu'raf fa ahinhu al-ghadah. Ya Allah, mana-mana orang yang lebih memutuskan silaturrahim, dan yang mendatangkan kepada kami apa yang tak pernah dikenali sebelum ini. Pada dia Nabi Muhammad ni salah. Nabi Muhammad lah yang memutuskan silaturrahim. Zaman dulu semua orang baik-baik, ayah dengan anak pun baik, adik-beradik baik. Bila Nabi Muhammad mari, bergaduh. Adik-beradik dah ada yang bermusuh. Ibu dengan ayah ada yang berpisah. Pasal apa? Sebab nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ikut tu kekal kesyirikan, yang ikut Nabi akhirnya berpisah. Jadi pada mata dia, Nabi Muhammad adalah pemecah belah masyarakat. Ya, dulu orang molek-molek ada, sebelum dia datang semua orang molek-molek ada. Mari dia habis tunggal langgar. Dia duk tengok sudut kekeluargaan. Dia tak tengok yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa soal yang lebih besar daripada tu, iaitulah soal tauhid kepada Allah. Lepas tu dia kata apa? Dan orang yang bawa kepada kami yang tak pernah dibawa orang sebelum ni. Ya Allah, kalahkanlah dia besok. Dia minta dengan Allah. Abu Jahal pun doa juga. Jadi maknanya Abu Jahal ni dia adalah kepercayaan tu. Tapi kenapa dia kafir? Kenapa dia syirik? Macam tadi. Sebab tu kita kata, siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah, tiba-tiba dia buat amalan-amalan syirik, dia berdoa kepada selain Allah, maka amalan syirik tersebut membatalkan syahadah dia.
Bukanlah bererti orang yang syirik itu semua tidak beriman kepada Allah. Tak. Orang yang percaya kepada Allah juga, walaupun dia mengucap la ilaha illallah, kemudian dia buat perbuatan-perbuatan syirik, maka tauhid dia yang tadi boleh terbatal. Sebab tu kita kena tahu apa benda yang membatalkan syahadah. Ramai orang tahu cara masuk Islam. Apa dia cara masuk Islam? Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ramai orang tak tahu apa benda yang mengeluarkan daripada Islam. Sebenarnya sebagaimana kita masuk dalam Islam, maka ada juga amalan-amalan yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Salah satu yang paling utama adalah syirik besar. Syirik, menyembah, berdoa, minta tolong dengan selain dari Allah. Walaupun dia kata kami sebenarnya jadikan dia ni perantara je antara kami dengan Allah. Sebab apa? Sebab itulah jawapannya orang-orang kafir. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kami sebenarnya patung-patung ni sebagai perantara je antara kami dengan Allah. Orang musyrik jawab gitu dah zaman Nabi dululah. Jadi kalau kita tak tahu tentang apa yang mengeluarkan daripada Islam, yang ni kita bimbang. Semoga Allah Ta'ala menjaga keimanan kita. Baik. Jadi Abu Jahal doa macam tu. Ya Allah, siapa yang lebih memutuskan silaturrahim, yang bawa mari tak pernah benda yang orang tak pernah bawa sebelum ni, kalahkanlah dia besok. Jadi Allah Ta'ala kata, in tastaftihu, kalau kamu minta kemenangan kepada orang yang memutuskan silaturrahim dan orang yang membawa apa, faqad ja'akumul fath, maka telah datang kemenangan yang kamu pohon itu. Allah bagi apa yang kamu pohon, cuma bukan kamu. Bukan kamu. Yang kamu pohon tu kalahkanlah orang yang lebih memutuskan silaturrahim. Itu adalah puak-puak kamu lah, Abu Jahal. Pasal apa? Sebab mu tak nak ikut Muhammad lah pecahnya silaturrahim. Kalau kamu beriman dengan kebenaran, tak akan berpecahlah silaturrahim. Sebab kita ni yang menyatukan kita adalah kebenaran. Lalu ni kita duk tuduh orang bawa hadis memecah belah masyarakat. Sebab apa pecah? Sebab kamu tak nak ikut hadis. Nabi kata lagu ni, kamu tak nak ikut. Nabi larang, kamu buat. Lepas tu bila orang ikut hadis, kamu kata pula orang ni memecah belah masyarakat. Jawapannya adalah, yang memecah belah masyarakat ialah orang yang tak nak ikut hadis tu lah. Kalau kamu ni ikut, semua selamat. Kita ni bersatu di atas agama yang sama. Yang menyatukan kita adalah kebenaran dari Allah, bukan hawa nafsu. Jadi bukan semua orang yang mendakwa dia benar itu benar. Abu Jahal juga dia rasa masa tu dia benar. Siapa dia boleh doa kepada Allah, kalahkanlah pemecah belah masyarakat. Tapi Allah Ta'ala kata, telah datang kepada kamu apa yang kamu pohonkan. Iaitu Allah bagi kemenangan. Dan Allah kemenangan kepada orang yang benar, dan Allah bagi kekalahan kepada orang yang salah. Yang salah tu sebenarnya kamu. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Fakanal mustaftih, maka dialah yang minta tolong. Itulah Abu Jahal. Berkata Imam As-Suddi, kanal musyrikuna hina kharaju min Makkah ila Badrin akhadhu bi astaril Ka'bah fastansarullah. Qala Allahumma ansur a'lal jundaini wa akramal fi'ataini wa khairal qabilataini. Berkata Imam Suddi, demikian juga orang-orang musyrikin sebelum keluar berperang ke medan Badar, mereka bergantung di kelambu Kaabah. Duduk di kelambu Kaabah. Dia pun tahu multazam, dia kenal sangat multazam tu. Lebih pada kita dia kenal.
Dia doa di Multazam tu lebih pada kita berdoa. Sebab dia duduk Mekah, kita duduk Malaysia. Zaman dia buat haji tak ramai sama kita nak cium Hajar Aswad pun. Tak boleh. Kena siku kat orang ya. Dia lagi dekat dengan Kaabah daripada kita. Duk gantung di dinding Kaabah, di kelambu Kaabah. Dia doa. Allahumma ansur a'lal jundaini wa akramal fi'ataini wa khairul qabilatain. Ya Allah, menangkanlah antara dua tentera yang paling mulia, yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi, menangkanlah yang paling tinggi dari dua tentera. Yang paling mulia dari dua kumpulan. Yang paling baik dari dua kabilah. Dia minta. Pasal apa? Dia sangka dialah yang paling betul. Dialah paling mulia. Dialah paling tinggi. Dia minta dengan Allah macam tu. Allah Ta'ala kata, betul kamu minta tu. Dan aku bagi lah. Cuma yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling baik tu bukan kamu. Tentera Muhammad. Jadi terima kasihlah tolong doa untuk Muhammad tu. Terima kasihlah. In tastaftihu faqad ja'akumul fath yaqulu qad nasartu ma qultum wa huwa Muhammad. Iaitu Allah Ta'ala kata, kami telah menangkan apa yang kamu mohon dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala kata, wa in ta'udu na'ud, dan jika kamu berhenti, wa in tantahu fahuwa khairul lakum, jika kamu berhenti daripada memusuhi Muhammad, yang demikian itu amat baik bagi kamu. Wa in ta'udu, sekiranya kamu kembali memusuhinya, na'ud, kami juga akan kembali menolongnya, mengalahkan kamu. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat, dan golongan angkatan perang kamu sekali-kali tidak akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, sekalipun ia lebih ramai. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi sebab itulah yang paling utama bagi kita adalah kebersamaan Allah dengan kita. Allah bersama dengan orang beriman, Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang-orang ni. Kebersamaan dari sudut apa? Bantuan, dari sudut rahmat, dari sudut kekuatan, semua Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau orang tu Allah bersama dengannya, berbahagialah dia. Sebab tu kita ni carilah asbab untuk menjadikan Allah tu bersama dengan kita dari sudut kebersamaan, rahmat dan kekuatan lah. Adapun zat Allah Subhanahu Wa Taala tu, itu semua kita bahas dalam bab tauhid. Bukanlah bermakna Allah Taala tu dengan zat dia bersama dengan kita, kerana Allah Maha Suci daripada menyamai makhluk-makhluknya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu dia adalah Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi dari sekalian makhluk. Cuma Allah bersama dari sudut ta'yid, bantuan dan juga pertolongan. Jadi semoga Allah Ta'ala membantu kita dalam semua urusan kita di dunia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, dengan para nabiyin, para syuhada dan juga orang-orang saleh yang lain. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tahzanun ni kita sambung esok cuti lah, esok Moga Raya. Esok hari raya, hari Selasa. Hari Rabu tu pun ada korban lagi. Hari Khamis pun ada korban lagi. Ada 3 hari kita nak uruskan korban ni. Esok kambing, lusa lembu. Ada orang duduk kira-kira tu, kita buat korban. Jadi 3 hari cuti. Maknanya hari Jumaat tu cuti lagi lah.
Kita start minggu depan lah, hari Isnin ni, insya-Allah lah. Hari Isnin depan lah. Kita cuti seminggu. Hari ni hari Isnin sampai hari Isnin depan cuti. Seminggu cuti sebab kita nak uruskan korban. Tapi sebaiknya janganlah kita janganlah kita walaupun tak ada kuliah, kalau boleh senantiasalah beramal pada hari-hari tasyrik. Maknanya 4 hari ni, hari raya dan 3 hari tasyrik adalah hari untuk kita sibuk dengan zikir, ibadah dan juga makan. Termasuk makan pun boleh juga. Ayyamu mina, kata Nabi, ayyamu mina yaumu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari makan, hari minum, hari zikir. Mana makan minum hari tu haram puasa. Memang haram puasa. Sebab apa haram puasa? Allah suruh makan. Bila Allah haramkan puasa, maknanya Allah suruh makan. Allah kata wa at'imul ba'isal faqir. Pada hari tersebut makan dan berilah makan. Bukan setakat suruh makan. Suruh beri pula makan. Kita sembelih lembu, sembelih korban, bagi makan, bagi makan. Kita pun makan. Jadi makan pada 3 hari itu adalah ibadah. Sudah. Boleh kata ke situ? Memang boleh lah sebab Allah haramkan puasa, Allah suruh makan. Kalau Allah berizin untuk tak makan, berarti seorang tu boleh puasa. Tapi tak, ni haram puasa. Hari raya haram, tasyrik 3 hari pun haram, maknanya Allah suruh makan lah. Nabi kata ayyamu mina, hari Mina, hari 10, 11, 12, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari makan, hari minum, hari zikir. Jadi makanlah, minumlah, zikirlah. Sesungguhnya makan dan minum pada hari besok, lusa dan 4 hari ini adalah ibadah. Jangan lupa ajak ustaz lah makan. Tapi tak lagi lah ni dah. InsyaAllah kita uruskan korban. Nak dekat-dekat ni bolehlah kita makan. Dan ni nak bagi, nak buat jamu tak boleh. Kalau nak bagi pun kena dengan pek-pek makanan tu, nak bagi. InsyaAllah lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita amal ibadah pada hari-hari ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.